Kata diorang ni, apa yang lebih mengecewakan adalah bagaimana penulis skrip dan pengarah mempermainkan salah satu watak paling penting dalam sejarah. Assalamualaikum guys, bertemu aku lagi dalam rancangan Nengok TV. So hari ni benda yang mengecewakan sikit lah tentang filem 5 filem Marvel yang mengecewakan. Bagi aku filem Marvel ni kebanyakannya semua best. Siapa yang tak kenal Marvel dengan filem Marvel yang sangat terkenal di dunia. Tetapi selepas 21 buah filem diterbitkan, sudah pasti ada di antara filem dunia sinematik Marvel yang telah terbit kurang memberikan impak pada penonton. Ada juga yang boleh dinilaikan sebagai satu usaha penerbit untuk mendapatkan keuntungan cepat berikutan permintaan yang sangat tinggi. Tak dapat dinafikan secara purata dunia sinematik Marvel berjaya membawa sesuatu vision yang baru kepada industri filem dunia. Inilah dia 5 filem Marvel yang mengecewakan. Nombor 5. Nombor 5. Avengers Age of Ultron. Filem ni sebenarnya sebuah filem yang sangat penting kerana memperkenalkan kepada kita 3 watak penting, iaitu Ultron yang akhirnya akan membawa kepada kemunculan watak mesin cybernetic Vision yang mampu memanipulasi batu minda Infinity. Selain daripada watak Scarlet Witch yang memainkan peranan filem besar dalam selepas filem ni, setelah diulang beberapa kali, penulis berpendapat masalah utama filem ni sebenarnya datang daripada watak jahat Ultron yang dicipta sendiri oleh Tony Stark dengan kerjasama Bruce Banner. Sebelum hilang kawalan, mungkin juga tajuk yang diletakkan agak tidak sesuai, iaitu Age of Ultron, tetapi Ultron musnah hanya dalam satu filem tanpa memainkan apa-apa peranan selepas dilahirkan. Nombor 4. Agak pelik juga cerita ni aku minat juga Thor The Dark World. Walaupun filem pertama Thor agak kucar kacir serta kelam kabut, sekurang-kurangnya filem tu berjaya memperkenalkan kita dengan Thor, Heimdall, Odin, Loki dan negara Asgard dan hubungannya dengan bumi dalam cara yang agak berkesan. Thor The Dark World seakan-akan sebuah filem yang tidak ada hala tuju dan tidak banyak meninggalkan apa-apa kesan kepada penonton. Satu-satunya pendedahan yang sekurang-kurangnya membuatkan penonton teruja adalah pendedahan berkenaan asal-usul watak Loki yang sebenarnya bukan seperti yang dijangka. Walau bagaimanapun, filem ni harus dikreditkan sebagai filem yang mengubah persepsi orang ramai terhadap watak jahat Loki, yang seterusnya mengubah watak Loki menjadi lebih besar dalam siri filem berikutnya. So, bagi dorang filem ni, dorang cakap The Dark World ni tak best sebabkan banyak huru-hara dalam filem tu, tapi kan ada satu information yang dorang bagi dalam cerita tu tentang Loki. So lepas daripada cerita tentang Loki tu, Loki naik melonjak macam tu lebih kurang. So nombor 3. Nombor 3. Ni pun salah satu filem favourite aku. Mungkin aku tak cukup menjiwai lah kot, Doctor Strange. Daripada segi penceritaan filem Doctor Strange, ini seakan-akan sebuah filem yang dibuat berdasarkan struktur biasa, iaitu hero pelagak, hadapi kesukaran, cari jalan, insaf, kemudian menyelamatkan keadaan. Untuk pengenalan kepada watak ni, filem ni agak berjaya, tetapi segala-galanya dipaparkan dalam keadaan terdesak. Selain tu, tanggapan bagaimana mudahnya Stephen Strange diangkat menjadi Master of the Mystic Arts jauh lebih pantas berbanding pelatih lain juga menjadi persoalan. Tak salah kalau kita bandingkan perjalanan yang dilalui Stephen Strange dengan Bruce Wayne dalam Batman Begins. Kedua-duanya terpaksa berhadapan kesusahan untuk kembali bangkit. Tetapi filem Batman arahan Christopher Nolan tu tampak lebih meyakinkan kita, membuatkan kita mampu merasai susah payah yang dilalui oleh Bruce Wayne. Nombor 2. Iron Man 3.
Antara tiga filem Iron Man, filem pertama ya yang aku rasa paling meninggalkan kesan pada kita. Yang kedua agak kurang berbandingkan yang pertama, dan yang ketiga pula terlalu berusaha keras nak cipta impact. Apa yang paling mengecewakan kerana semua konklusi yang berlaku dalam filem ni langsung tak dibawa ke depan dalam filem-filem lain selepas tu. So kiranya maksud dia dekat sini, apa yang berlaku pada Tony Stark kita tak tahu, apa yang berlaku kat Pepper Potts lepas tu orang tak tahu, apa kaitannya Tony Stark meletupkan berpuluh-puluh suit Iron Man pada kehidupannya selepas itu pun orang tak tahu. Tak ada kaitan lah kiranya. So tak ada apa-apa yang berlaku, sebarang perubahan pada watak dalam filem ni yang dibawa ke depan. Kata diorang ni, apa yang lebih mengecewakan adalah bagaimana penulis skrip dan pengarah mempermainkan salah satu watak paling penting dalam sejarah komik Iron Man, iaitu The Mandarin, yang dijadikan bahan ketawa dan kelakar tanpa ada sebab munasabah pun kenapa perlunya watak tu diolah sedemikian rupa. So bagi aku tak pernah tengok komik dia, tapi apa yang aku tengok movie dia ni agak best juga, bagi pendapat aku lah. So kita pergi nombor 1. Nombor 1. Guardian of Galaxy. Guardian of the Galaxy yang pertama berjaya membawakan kisah yang menjadi pengenalan kepada watak sekumpulan adiwira beroperasi di ruang angkasa. Lawak-lawaknya menjadi, walaupun ada sebahagian seperti pertaruhan tarian yang agak tak masuk akal. Mengambil formula serupa untuk Vol 2, pengarah filem ni tidak mahu lari banyak mengekalkan konsep serupa, menyelongkar kisah dan latar belakang watak utama dalam siri ini. Namun demikian, formula yang ada dikembangkan lagi sehingga berada di luar kawalan dan menyebabkan banyak adegan dalam filem ini rasa seakan dibuat-buat sehingga ada kalanya sampai ke tahap annoying. Mungkin juga kerana filem ni agak ketandusan atau ketiadaan sumber penceritaan yang lebih mendalam dan menarik. Kemunculan ego tidak akan mengubah apa-apa, mengakibatkan filem ini sudah tidak relevan sejak mula lagi. Okay guys, itu saja untuk hari ini. Ini sekadar info ataupun pandangan orang tentang filem ni. Kalau korang ada pandangan yang lain, korang boleh komen dekat bawah ni. Jangan lupa like, subscribe, share video ni guys. Apa-apa pun kita jumpa next video. Assalamualaikum.